Oke, kita masuk kepada soalan 3, pengiraan. Oke, yang ini masih tahap yang senang ya. Oke, soalan 3, hitung 80% daripada 3. So, darab. 80 ni kembangkan 80 per 100 darab RM3. So, ini boleh tekan terus dalam kalkulator. 80 per 100 darab 3. 80 per 100 darab 3. Dapat berapa? 2.4. So, ini adalah dalam ringgit Malaysia. RM 2.40 sen. Oke, soalan B. Ada beg. Harga asal dia RM60. Selepas diskaun RM48. So, kita mau cari harga diskaun. Macam mana kira harga diskaun? Tolak sahaja. Okey, 60 tolak 48 dapat RM12. Okey, dia minta harga berapakah peratusan diskaun. So, kita dapat harga diskaun, kita tukarkan dia dalam bentuk pecahan. Okey, so macam mana? Kita ambil harga diskaun 12 per atau bahagikan dengan harga asal ni. Okey, 60. Untuk cari peratus, darab 100. Okey. So, kalau kita tekan 12 bahagi 60, 0.2. Darab 100 dapat 20. So, jawapan kamu sepatutnya 20. Jangan lupa simbol peratus. Okey. Soalan latihan 4. Okey, soalan 4A. Di sini kita ada satu gambar raja seperti yang teacher sudah lukis ni. Okey, soalannya dalam bulatan yang sebaris didarabkan untuk menghasilkan hasil dalam petak di tengah. Maksud dia sini, yang bulat ini didarabkan. Ni 2 darab. Selepas darab, dia mesti dapat hasil dalam petak segi 4. Okay, ni ramai yang menghantar kerja. So, teacher check memang ada yang, bukan lagi ada, ramai yang tidak dapat jawab. So, maksudnya kamu tidak faham soalan. Bulatan ini didarabkan, dia akan dapat 30. Bulatan ini pula, 2 ni, ini dan yang ini, darab. Sepatutnya dapat negatif 60. Okey, lengkapkan tempat kosong dengan nombor nisbah yang sesuai. Okey, so nombor nisbah, kalau kamu ingat, dia merangkumi 3 jenis nombor. Nombor bulat, nombor pecahan, nombor perpuluhan yang negatif dan positif. Okey, so kamu boleh cari dahulu faktor-faktor bagi 30, negatif 60, 24 dan 4. Okey. So, cara yang paling senang kamu boleh buat adalah mencari faktor. Maksud teacher cari faktor, teacher buat di sebelah sini ya. Contoh 30. Negatif 30 adalah hasil darab 1 negatif 30. 2 negatif 15. 3 negatif 10. 5 negatif 6. Okey, dan sebagainya. So, buat cara ini untuk setiap nombor yang ada dalam petak. So, selepas dapat, kamu boleh ganti-gantikan. Contoh, kalaulah di sini 1, sini atas 3, negatif 30. Apa hasil darab negatif 30 yang dapat negatif 60? Adakah? Kalau tiada, kamu kena tukar 2 dan 15. Dan kemudian tukar lagi dengan nomor-nombor yang ada di sini, di dalam jadual yang kamu sudah buat.
Oke, so teacher terus bagi jawapan. Oke, sepatutnya kamu akan dapat di sini hasil darab 6 dan negatif 5. Oke, 6 darab negatif 5 dapat negatif 30. Sini pula 12. Oke, negatif 5 darab 12 dapat negatif 60. Kemudian di bawah sini sudah ada 6. 6 darab apa dapat 24? So, jawapan dia 4. 6 darab 4 dapat 24. 4 darab apa dapat 4? So, darab 1. So, sekarang yang akhir sekali, 12 darab dengan 1 dapatlah 12. Oke, so ini adalah salah satu kemahiran berfikiran aras tinggi. Oke, kamu kena aplikasikan pelbagai konsep yang kamu sudah belajar di bab 1, 2, 3, dan 4 pada tingkatan 1 dan juga aplikasi kemahiran asas kamu. Contohnya pendarapan. Sini hanya darab biasa, cuma kamu kena fikirkan macam mana dua nombor ini boleh menghasilkan 30 dan 60. Oke, so itu caranya. Oke, so kita teruskan kepada soalan latihan 4B. Oke, tadi 4E, so 4B. Oke, 4B ini panjang. Walaupun panjang, tapi jalan kerja dia tidak susah. Oke, dia berkenaan dengan Ishak, Jiakang, dan Suresh yang mendaki gunung. Oke, so ada diberilah nombor-nombor mengikut kedudukan mereka. So, di sini yang pertama sekali, kamu ada diberi jarak Ishak daripada Jiakyang. Oke, berapa? 1.45 lebih tinggi. So, Ishak 1.45. Oke, Jiakang kita consider dia, kita fikirkan, bayangkan dia berada di kosong. Oke, kemudian dari Jiakang ada Suresh di bawahnya. Oke, yaitu berada di 2/1/3 meter. Lebih rendah dia bagi tahu. So, kalau rendah dia berada di bawah Jia lah, dia lambat sikit naik. So, kalau di bawah seperti di dalam garis nombor, di bawah maksudnya negatif. Oke, ini dahulu yang kamu kena faham. Oke, kemudian ada dibagi tahu sini Ishak, Jiakang, dan Suresh masing-masing telah menaiki. Oke, 1.25, 0.5, dan 33/4. Oke, menaiki. Bermakna semua dorang ini bergerak naik ke atas. Kalau naik ke atas maksudnya operasi tambah. Oke, Ishak dia tambah 1.25. Jia berada di tambah 0.5 dan Suresh berada di 33/4 selepas ditambah. Oke, so sekarang Ishak berada di 2.7 meter, Jiakang berada di 0.5 meter dan Suresh pula berada di 17/2. Oke, ini teacher ubah kepada pecahan tidak wajar, kemudian ditambahkan. So, teacher bagi contoh. So, sini darab tambah. So, 3 darab 2, 6. 6 tambah 1, 7. 7/3, ada negatif. 7/3 tambah dengan, ini sama juga, darab tambah. 4 darab 3, 12. 12 tambah 3, 15. So, tambah 15/4. Oke, so dapat 17/12. Sama. So, sekali lagi. Disebabkan Suresh ni dia masih di bawah, kita masih letak dia sebagai negatif. Oke, dia berada di bawah Jiakang dan Ishak. Jadi, dia mesti ada negatif. Oke, so sekarang kita boleh cari jarak di antara Ishak dan Jiakang. Oke, macam mana? Kamu cuma ambil Ishak punya jarak 2.7
tolak dengan 0,5. Di mana keberadaan Jia sekarang? So, sepatutnya kamu akan dapat 2,2 meter. So, soalan yang pertama dapat dijawab. Sebab dia minta cari kedudukan Jiakang dan Shures berhubung dengan kedudukan Ishak. Sekarang kita ambil Ishak sebagai penanda aras. So, Ishak ke Jiakang 2,2. Sekarang kita cari pula jarak Ishak ke Jiakang ke Shures. Berapa? So, ambil 2,7 tambah tolak 0,5 tolak 17. Oke. 17 per 12. Oke, jadi kalau kamu tekan kalkulator, sepatutnya kamu akan dapat 47 per 60. Sini ada negatif pula. Sorry ya. Oke, teacher tulis baliklah. 2,7 tolak 0,5 tolak dengan negatif 17 per 12. Sebab di sini ada negatif untuk Shures. Oke. So, teacher tekan kalkulator. 2,7 tolak 0,5 dapat 2,2. Tolak lagi dengan negatif 17 per 12. Oke, so kamu dapat 37 per 60 ataupun boleh tulis dalam perpuluhan 3,62 meter. Oke, so kamu dapat jarak bagi Ishak ke Shures di sini dan Ishak ke Jiakang di sini. Oke, so itu soalan B.